Assalamualaikum dan bersua kembali. Salam satu Malaysia. Saya Hisham Saleh. Lebih kurang dalam 40 minit kita akan berikan fokus baru untuk platform pada hari ini, iaitu fenomena El Nino yang merujuk kepada keadaan cuaca panas dan kering boleh melanda sehingga 18 bulan lamanya. Namun, persoalan sekarang ini, adakah situasi cuaca sekarang boleh dikategorikan sebagai El Nino kerana keadaan cuaca itu diramal berlaku antara bulan Jun sehingga Ogos ini? El Nino hanya boleh disahkan berlaku sekiranya suhu di lautan melebihi 37.5 darjah Celsius untuk tempoh 5 bulan berturut-turut dengan peningkatan suhu sebanyak 0.5 darjah Celsius setiap bulan. Jadi untuk tempoh bulan berikutnya, sekiranya negara dilanda El Nino, ada kemungkinan insentifnya lemah. Walaupun El Nino banyak mendatangkan kesan buruk terhadap pertumbuhan pelbagai sektor. Namun El Nino juga memberi kesan baik terhadap musim tengkujuh. Mengupas fenomena El Nino, kami undang pakar daripada pakar klimatologi dan oceanografi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Apapun itu semua akan berlaku selepas ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlaku di antara Jun sehingga Ogos bukan fenomena baru. Di negara ini, El Nino pernah berlaku beberapa tahun dengan kesan kemarau berpanjangan. Namun tidak seburuk di rantau ASEAN, Australia yang mengalami keadaan El Nino terburuk pada tahun 1982 sehingga 1993 sehingga mengakibatkan jutaan hektar hutan musnah dalam kebakaran dan juga menyebabkan kerugian 8 bilion dolar Amerika serta kematian lebih 2,000 orang. El Nino adalah fenomena semula jadi yang berlaku sekali dalam setiap 3 hingga 5 tahun. Para nelayan di pantai Ecuador dan Peru merujuk kepada keadaan kenaikan dalam suhu lautan pada masa Christmas yang menjejaskan industri perikanan. Kemudiannya, pakar saintifik menggunakan istilah berkenaan merujuk kepada kenaikan suhu di permukaan air di lautan Pasifik antara kawasan Ecuador dan Peru di Amerika Selatan sehingga kawasan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Beberapa saintis percaya keadaan itu mungkin disebabkan kesan rumah hijau yang menyebabkan kenaikan suhu dunia. Terdapat beberapa model digunakan untuk meramal El Nino dan melalui model-model itu, kejadian boleh diketahui 6 bulan hingga setahun lebih awal. Kemudahan sama juga membolehkan perancangan awal dibuat terutamanya bagi mengelakkan kebakaran hutan dan masalah jerebu berlaku lebih serius. Ini juga membolehkan negara yang sering mengalami El Nino boleh bekerjasama melakukan tindakan awal untuk mengelakkan sebarang masalah yang boleh menyebabkan jerebu seperti mengawal kebakaran hutan. Kaedah itu juga dilihat lebih berkesan daripada tindakan pembenahan awan untuk menurunkan hujan yang hanya terhad kepada kawasan yang kecil sahaja. Dan lazimnya El Nino berlaku untuk tempoh 6 hingga 8 bulan dan biasanya ia terbentuk pada pertengahan tahun. Kemuncak El Nino ialah pada akhir tahun dan menjadi lemah menjelang awal tahun berikutnya. Semasa El Nino berlaku, suhu air laut yang lebih panas di tengah dan timur lautan Pasifik membekalkan haba dan lembapan tambahan kepada atmosfera yang berada di atasnya. Ini mendorong pergerakan menaik yang kuat dan dengan demikian merendahkan tekanan permukaan di kawasan pergerakan menaik itu. Udara lembap yang menarik itu terpeluap lalu membentuk kawasan ribut petir yang luas dan hujan lebat di kawasan berkenaan di bahagian barat Pasifik termasuk Malaysia. Tekanan atmosfera meningkat menyebabkan cuaca menjadi lebih kering secara relatif atau corak tekanan permukaan atmosfera yang bersang-seli di kawasan tropika lautan Pasifik yang mana keadaan lautan bertukar dari El Nino kepada keadaan normal dan sebaliknya sebagai ayunan selatan ataupun SO. Gandingan hubungan di antara atmosfera dan lautan semasa kejadian El Nino ini dikenali sebagai El Nino Ayunan Selatan ENSO. Sejak beberapa bulan lalu, tiada perubahan yang ketara dalam ramalan ENSO dengan majoriti model menunjukkan permulaan El Nino dalam Jun hingga Ogos, iaitu ketika monsun barat daya dan akan berterusan sehingga awal tahun 2015. Pada masa ini, peramal menjangkakan El Nino akan memuncak pada kekuatan lemah hingga sederhana pada lewat musim luruh dan awal musim sejuk. Baik saudara, kami bawakan khas untuk anda sekali lagi ke studio Profesor Dr. Fridolin Tajuddin Tangang, pakar klimatologi dan oceanografi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan beliau juga merupakan seorang fellow Akademi Sains Malaysia yang telah pun menjalankan pelbagai penyelidikan
juga menerbitkan pelbagai makalah sejak 15 tahun lalu berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu El Nino dan impaknya di Malaysia dan rantau Asia Tenggara. Juga beliau membangunkan sistem prototip ramalan hujan mengikut musim di Malaysia. Jadi kami rasa berbangga sekali kita hadirkan sekali lagi. Apa khabar Prof? Terima kasih Cik Syam menjemput saya sekali lagi ke studio. Ya, kita dah berbicara benda yang sama juga. Benda yang sama, ya. Tetapi hari ini mungkin kita hadirkan dengan soalan-soalan yang sedikit berbeza melihat apa yang berlaku sekarang ini. Jadi elok kiranya untuk lebih permulaan kepada perkembangan terkini. Apa status terkini sebenarnya untuk El Nino? Sebenarnya berdasarkan kepada data-data yang terkini yang ada di Lautan Pasifik yang kita boleh peroleh daripada agensi di Amerika. Menunjukkan bahawa fenomena El Nino yang sebelum ini kita jangkakan berkembang pada ketika ini sebenarnya agak melemah, ya. Kalau kita lihat kepada bulan data dalam bulan April, pada ketika itu suhu di bahagian kedalaman lautan di bahagian timur Lautan Pasifik itu menunjukkan bahawa El Nino ini seolah-olah menuju kepada satu fenomena yang mungkin sekuat El Nino 97-98. Tetapi apabila kita pergi kepada bulan berikutnya, bulan Mei, bulan Jun sehinggalah bulan Julai ini, keadaannya sebenarnya menurun, ya. Kadar haba di bahagian kedalaman Lautan Pasifik itu sebenarnya menurun, menunjukkan bahawa perkembangan El Nino di peringkat awal yang kita jangkakan akan meningkat dengan rancak itu sebenarnya perlahan dan itu menunjukkan bahawa El Nino ini keberangkalian dia menuju kepada El Nino yang kuat itu agak tipis. Dan juga data yang menunjukkan bagaimana keadaan perolakan di kawasan kita menunjukkan bahawa daripada bulan April sehingga bulan sekarang ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita mengalami kemarau yang teruk. Itu bagus atau tidak, Prof? Well, itu menunjukkan bahawa sesuatu rahmat kepada kita lah. Alhamdulillah. Kalau tidak pada musim ini sebenarnya, musim Jun, Julai. Kita jangkakan bulan ini sangat panas sebenarnya. Yes, kalau mengikut biasanya, kalau El Nino yang kuat misalkan, bulan-bulan Jun, Julai, Ogos itu adalah bulan-bulan di mana kita akan mengalami musim kemarau yang teruk. Kerana seperti biasanya juga, walaupun tidak ada El Nino, bulan-bulan inilah yang kita panggil sebagai bulan musim monsun timur, monsun barat daya, yang biasanya hujan memang sedikit dan suhunya tinggi, ya, agak tinggi. Jadi kalau El Nino itu berlaku pada musim-musim ini, bulan-bulan ini, maka kekeringan itu akan lebih ketara, suhu lebih meningkat. Jadi itu akan mendatangkan faktor yang di mana kebakaran hutan dan sebagainya mudah berlaku dan jerebu akan. Tapi alhamdulillah daripada awal bulan Jun itu kita belum sebenarnya mengalami keadaan seperti itu, walaupun mungkin ada panas sedikit dan sebagainya. Itu kita terkejut dengan keadaan hujan juga sebenarnya, sebab saya sendiri pun sering bersama dengan saya tidak heran, ya. Saya tidak heran kerana melihat perkembangan yang ada di lautan Pasifik yang kurang menunjukkan bahawa fenomena El Nino yang kita jangkakan sebelum ini berkembang dengan lancar, tetapi sebenarnya agak melemah bermula di bulan Mei sehingga pada masa ini. Kalau ini kita lihat gambar raja yang ini adalah sebenarnya suhu, kita panggil suhu anomaly, ya. Suhu anomaly bermula daripada April, Mei hingga Jun. Dan ini adalah di Lautan Pasifik. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu adalah Amerika Selatan. Sebelah kiri itu adalah Australia. Kita nampak Australia di situ. Dan kalau kita lihat daripada bulan April, bulan Mei dan bulan Jun ada perkembangan peningkatan suhu di bahagian timur Lautan Pasifik. Itu adalah tanda-tanda berlakunya fenomena El Nino di peringkat awal sebenarnya, di peringkat awal. Tetapi itu di permukaan, tetapi kalau kita lihat di bahagian kedalaman lautan,
ada gemerajah kita boleh kongsikan yang juga di dasar lautan. Ya, di bagian bukan di dasar, di bagian dalam daripada permukaan ke kurang 200 meter begitu ya. Bukan yang ini, yang satu lagi ya. Kita cuba lagi satu lagi, visual satu lagi. Ya, kalau kita boleh tengok yang satu lagi ya. Kalau yang ini apa pula? Yang ini sama juga. Ini kalau kita lihat yang ini, kita di bahagian timur lautan Pasifik itu sudah ada tanda-tanda El Nino sebenarnya. Sudah ada tanda-tanda El Nino, tetapi kalau kita lihat di bahagian kedalaman lautan, kalau kita tengok bahagian kedalaman lautan itu, suhu anomaly yang menunjukkan fenomena El Nino itu sebenarnya menurun ya, menurun. Jadi itu menunjukkan bahawa perkembangan awal fenomena El Nino itu yang kita jangkakan pada bulan April dia meningkat berterusan, tetapi sebenarnya selepas April itu fenomena itu semakin melemah. Jadi kita lihat pada bulan Julai, kalau kita boleh tengok kereta rentas itu, kereta rentas yang awal tadi itu kan? Ya, yang awal tadi. Yang awal tadi, okey. Kita akan menunjukkan bahawa dia melemah. Ini juga kalau kita lihat, ini sebenarnya adalah suhu anomaly di bahagian apa yang kita panggil sebagai Nino 3.4. Ini bahagian tengah dan juga timur lautan Pasifik di Puratakan. Dan kita kalau kita tengok daripada tahun 19 berapa ini, ada tahunnya di bawah tu Ya, ada tahun di bawah. Dan kita lihat ada beberapa puncak di situ ya. Yang puncak tertinggi itu adalah suhu permukaan laut 97-98, El Nino 97-98 itu mencapai sehingga 3 darjah Celsius. Itu menunjukkan El Nino yang kuat ya. Tapi kalau kita ke depan lagi juga kita ada El Nino 2009-2010 agak lemah, itu hanya 2 darjah Celsius. Tapi kalau kita lihat yang kita ada sekarang, kita hanya sekitar 0.5. Jadi untuk mencapai ataupun untuk kita ikhtiarkan sebagai El Nino, dia harus melepasi 0.5 ni. Jadi setakat ini berada di sekarang ni sebenarnya belum mencapai, dia belum mencapai 0.5. Dengan itu sebenarnya dia masih di perkembangan peringkat awal dan belum sampai ke tahap di mana kita boleh ikhtiarkan dia sebagai satu El Nino ya. Okey, saya rasa mungkin nanti kita boleh nak dapatkan maklumat juga daripada Prof melihat kepada apa mungkin yang menyebabkan ianya menjadi lemah dan juga mungkin ada faktor-faktor yang mendorong. Tapi sebelum itu Prof, wartawan kami Farhana Azwani telah pun menghubungi pengarah Hikmat Korporat dan Komersial Jabatan Meteorologi Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip. Katanya cuaca panas dan kering yang melanda negara ketika ini tiada kaitan dengan fenomena El Nino. Sebaliknya disebabkan monsun barat daya yang dijangka berlarutan sehingga September ini. Dan fenomena yang menyebabkan rantaian perubahan iklim di seluruh dunia juga berkemungkinan ataupun kemungkinan tidak berlaku berdasarkan bacaan analisis yang semakin lemah. Ada diterangkan oleh Prof kita sebentar tadi. Jadi kita nak dapatkan penjelasan Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip. Masa El Nino belum pun bermula. Berdasarkan kepada analisis setakat bulan Jun, maknanya dia kalau tengok indeks El Nino tu, dia belum lagi mencapai tahap El Nino lah. So maknanya dia kalau nak kata cuaca sekarang ni adalah cuaca, kita kata cuaca biasalah, monsun barat daya. Hujan kurang itu memang biasa di monsun barat daya. Dan begitu juga dengan keadaan jerubu ni sebenarnya kalau kita tengok kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu lebih bergantung kepada keadaan angin lah. Kalau angin agak tenang maknanya dia asap-asap, bahan bakar atau bakar apa semua tak dapat bergerak. Jadi kita nampaklah adanya jerubu di tempat kita. Baik, itu pandangan juga penjelasan Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip menyatakan bahawa apa yang berlaku sekarang bukanlah merupakan El Nino yang kita lihat. Dan saya rasa awal dulu kita pun dah menyatakan bahawa apa yang kita lalui sekarang ini kan Prof, itu bukan lagi pada El Nino, kemunculan El Nino. Jadi kita kena bagi penjelasan. Memang satu analisa yang tepat sekali ya, berdasarkan pada data terkini.
bahawa kalau kita lihat seperti yang saya katakan lebih awal tadi, kalau kita lihat di Lautan Pasifik itu data-data menunjukkan bahawa fenomena El Nino itu belum suhu permukaan laut yang sekarang ni belum mencapai ke tahap di mana kita boleh ikhtiarkan itu fenomena yang berlaku. Dan kalau kita lihat juga data perolakan di rantau kita termasuk di Malaysia, daripada April sampai sekarang belum ada tanda-tanda menunjukkan kekeringan yang berpanjangan. Dan apa juga yang kita rasai sekarang ni, kekurangan hujan dan sebagainya, itu sebenarnya normal. Normal kerana memang kalau di musim monsun barat daya ini, memang inilah tempo-tempo di mana hujan memang sedikit ya, dan suhu memang agak tinggi. Tetapi kalau kita lihat adakah itu kesan El Nino? Bukan. Bukan sebenarnya, bukan kesan El Nino kerana kalau El Nino itu boleh dikatakan suhunya lebih tinggi, kemarau itu lebih berpanjangan, tapi kita lihat sekarang berbeza sekali. Dapat hujan semalam. Saya juga saya berada di Jakarta semalam. Di Jakarta juga sebenarnya 2 hari mendung dan hujan, dan ada kawasan-kawasan di Jakarta actually mengalami banjir. Jadi keadaan itu tidak boleh berlaku semasa fenomena El Nino sebenarnya. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku semasa El Nino. Jadi apa yang kita rasai sekarang ni bukannya sesuatu yang disebabkan oleh fenomena El Nino, tapi ini ganjil ataupun tidak sebenarnya, Prof? Tidak, ini biasa sebenarnya. Biasa. Walaupun kita berada dalam musim monsun barat daya, tapi sekali-sekala kita masih juga menerima hujan sebenarnya. Tidak seperti kalau masa fenomena El Nino yang kuat ya, di mana mungkin hujan itu tidak taburan hujan itu akan berlaku sangat minima. Tadi kita ada menyentuh juga mengenai apa yang berlaku. Tadi ada satu graf saya perasan Prof ada menunjukkan mengenai di mana tahap untuk pada tahun 1997 hingga 1998, di mana itu merupakan antara kesan El Nino yang agak teruk. Kita rasa di Sabah Sarawak pun rasa teruk. Jadi mungkin adakah jangkaan itu akan berlaku disebabkan apa yang kita lalui sekarang ni, ia boleh meletuskan pada itu ataupun macam mana? Seperti yang kalau boleh tunjukkan keretan rentas suhu tadi itu, ada satu slide mengikut bulanan itu ke? Yang mengikut bulanan itu tadi? Bukan yang itu, yang ni. Okey, kita cuba dapatkan. Persoalannya sekarang kalau saya boleh baca apa yang ditanyakan, itu adakah El Nino ini boleh berkembang sekuat 97-98? Saya rasa agak tipis pada saya kerana kalau melihat data yang ada sebelum ini, bulan April adalah seolah-olah bulan di mana kita melihat bahawa El Nino akan berkembang dengan pesat menjadi kuat seolah-olah seperti 97-98. Tetapi selepas bulan April itu, bulan Mei, bulan Jun, sebenarnya tanda-tanda ataupun data yang ada dari Lautan Pasifik menunjukkan bahawa dia melemah secara drastik. Jadi keadaan itu saya rasa menggambarkan ataupun menunjukkan bahawa agak sukar untuk El Nino ni ataupun keadaan itu akan bertukar menjadi keadaan seperti 97-98. So sudah pun menjawab persoalan, kalau ada pun ramalan-ramalan daripada model ramalan iklim, kalau kita lihat apa yang telah pun dijelaskan oleh Prof sebentar tadi, nyata ianya tidak akan berlaku. Ada juga kemungkinan berlaku, tetapi kalau dia berlaku lebih kepada menuju kepada El Nino yang agak lemah dan juga apa yang dikatakan El Nino yang lemah tu, Prof? El Nino itu kita melihat dari segi suhunya ya. Kalau kita lihat yang suhu yang tadi itu 97-98 tu suhu di kawasan yang di bahagian tengah dan juga timur Lautan Pasifik itu boleh mencapai sehingga 3 darjah Celsius. El Nino 2009-2010 mencapai lebih kurang 2 darjah Celsius. Okey, ini. Ya, manakala yang sekarang ni sebenarnya kita masih lagi berada di tahap lebih kurang 0.5. Okey. Jadi definisi untuk sesuatu keadaan itu diisytiharkan sebagai El Nino sebenarnya perlu mencapai melebihi daripada nilai 0.5 ni. Tetapi yang sekarang ini
bukan pula dia meningkat, tetapi sebenarnya kan ada trend dia menurun daripada 0.5. Jadi ini yang saya katakan tadi ya. Okey. Ini adalah data yang menunjukkan bahawa suhu di bahagian kedalaman lautan. Ini adalah keratan rentas sebenarnya. Keratan rentas lautan Pasifik itu. Kalau tadi di permukaan, yang ini keratan rentas. Mungkin Prof boleh jelaskan kepada kami sebab kami pun kurang arif mengenai warna-warna itu. Saya kata ini keratan rentas. Okey. So maknanya yang atas sekali itu adalah bulan Mac. So urutannya lebih kurang 2 minggu begitu ya. Sehingga yang last kali yang sebelah kanan itu adalah April. Okey. Jadi bila kita lihat April ni seolah-olahnya di bahagian kedalaman lautan itu sudah berlaku peningkatan suhu ya. Peningkatan suhu dan akhirnya suhu ini kan sebenarnya akan mempengaruhi perkembangan suhu di bahagian permukaan dan seterusnya akan menjadi El Nino. Tetapi kalau kita lihat slide yang berikutnya, boleh tunjukkan slide yang berikutnya daripada April sampai Julai ya. Okey. Ini Mac hingga April, kita ikuti pula untuk April sampai Jun. Yang ini, kalau kita lihat daripada April itu kuat. Yang pertama itu April dan yang last kali itu sebelah kanan itu adalah Julai ya. Dan kalau kita lihat pola-pola pemanasan di bahagian kedalaman lautan ini yang penting dalam proses pembentukan El Nino itu bukan menjadi semakin meningkat ya, tetapi semakin menurun. Kalau kita tengok daripada bulan April hingga bulan Jun sehingga yang last kali itu bulan Julai itu pemanasan itu sudah tidak ketara. Jadi untuk dia menjadi sesuatu fenomena yang kuat, keadaan seperti bulan April itu perlu perlu dikekalkan. Perlu dikekalkan sehingga beberapa bulan berikutnya. Ya. Tetapi di sebaliknya yang ditunjukkan iaitu pada bulan Mei, bulan Jun dan juga bulan Julai itu keadaan menjadi melemah dan saya percaya keadaan ini akan menjadikan situasi di mana El Nino ini tidak akan berkembang ke sesuatu El Nino yang besar. Dan kalau ia pun berkembang, ia tidak sebesar ataupun seaktif seperti 97-98 dan tahapnya kemungkinan di peringkat lemah dan juga sederhana. Dan kita tahu bahawa dari segi impak di kawasan kita itu bergantung kepada intensiti itu. Kalau lemah biasanya maka impaknya lemah jugalah. Tidak begitu memberi kesan sangat kepada kita ya. Ada tak dipikirkan ramalan ataupun faktor-faktor yang mendorong berlakunya seperti yang tidak diramalkan ini, Prof? Ya, kita harus faham sebenarnya ini sebelum tu saya ulas ini dulu ya. Ini juga ya. Ini dipanggil sebagai kandungan haba di bahagian kedalaman lautan Pasifik ya. Kalau kita lihat tahun 2014 itu seperti bukit yang sebelah kanan itu ya. Bulan April dia memuncak ya. Bulan April dia memuncak, tetapi apabila kita pergi kepada bulan Mei, bulan Jun dan juga bulan Julai, kadar kandungan haba itu sebenarnya menurun ya. Itu selari dengan gambar raja yang sebelum ni kita nampak bahawa warna yang merah itu semakin kecil tadi. Jadi itu menunjukkan bahawa proses pengembangan ke arah fenomena El Nino ini semakin menurun dan pada analisa saya fenomena El Nino yang kuat seperti 97-98 itu kemungkinan tipis sekali untuk berlaku pada ketika ini ya. Kalaupun dia berlaku hanya yang lemah saja. Lemah dan sederhana dan kesannya tempat kita kemungkinan amat kurang lah. Dan persoalannya tadi mengapa boleh berlaku macam ni? Ya, mengapa di peringkat di bulan April tu kita nampak kuat dan seterusnya menurun. Dan untuk memahami itu sebenarnya kita kena terangkan agak teknikal sedikit lah. Di lautan Pasifik itu ada satu lapisan yang memisahkan di antara lapisan atas dan juga lapisan bawah dan dalam terminologi saintifik kita panggil sebagai thermocline. Thermocline. Dan apa yang berlaku sebenarnya terdapat bulan daripada bulan Februari, bulan Mac di bahagian
barat lautan Pasifik berlaku penukaran angin daripada angin timuran kepada angin baratan. Dan ini ada kaitannya dengan fenomena MJO yang saya juga pernah datang dan berbicara di sini. Dan apabila ini berlaku, dia akan sebenarnya trigger ataupun apa ya dalam bahasa Melayu ini penekanan thermocline tadi ya, dia akan cuba menekan thermocline tadi. Dan apabila thermocline ini semakin ditekan daripada timur ke barat, kita akan merasai ataupun kita melihat data yang suhu meningkat tadi ya, suhu meningkat. Jadi untuk fenomena El Nino ini berterusan, perkembangannya berterusan, angin baratan yang kita nampak pada bulan Februari, bulan Mac jadi harus berterusan. Harus berterusan. Tapi selepas April, angin baratan itu sudah tiada. Sudah tiada. Jadi maknanya apabila bulan Mei, bulan Jun dan bulan Julai, kita tidak nampak thermocline itu ditekan. Ditekan. Jadi itu menyediakan keadaan di mana suhu permukaan ataupun suhu di bahagian kedalaman laut itu semakin tidak panas ya, semakin menuju ke normal seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi itu menyediakan keadaan kepada di mana El Nino yang pada bulan April kita jangkakan menjadi El Nino yang kuat. Saya sendiri pun pada ketika menjangkakan El Nino yang kuat, menjadikan keadaan di mana semada El Nino ni mungkin fenomena yang keadaan sekarang menjadikan keadaan El Nino mungkin tak jadi, ataupun menuju kepada El Nino yang agak lemah barangkali ya. Okey, sebentar sikit mungkin kita boleh faham juga dari segi perkembangan yang lebih penting sebenarnya adalah asas untuk kita melihat apa sebenarnya situasi terkini untuk yang kita banyak bicara sebenarnya bersama dengan Prof itu El Nino ni. Apapun saudara, kita berehat seketika dan selepas ini kita berikan tumpuan mengenai kesan El Nino kepada penduduk dan juga negara. Baik, kita akan cuba dapatkan juga melihat kepada apa sebenarnya kesan El Nino itu sendiri. Baik, Prof, sebelum kita melihat kepada kesan El Nino itu, mungkin kita boleh perjelaskan lagi. Kita acap kali sepertinya kita risau tentang El Nino itu. Apa sebenarnya kesan El Nino itu kalau ia berada di tahap yang agak aktif, yang kuat, agak kuat, dan juga kalau ia berlemah, kita faham, biasa aja. Tapi kalau ia kuat itu, kalau ia berlaku, apa kesannya pada sektor? Sebenarnya kita sering bila kita bercakap mengenai El Nino ni adalah merujuk kepada keadaan di lautan Pasifik. Ya, betul. Terutama kita melihat suhu permukaan laut. Seperti yang beberapa gambar ajar yang kita tunjukkan tadi. Betul. Okey. Dan apabila berlaku peningkatan suhu permukaan laut di bahagian timur lautan Pasifik itu sebenarnya, dia merubah corak tiupan angin. Kalau biasanya corak tiupan angin itu bertiup daripada timur ke barat. Barat itu maknanya kawasan kita lah. Dan pola angin itu akan membawa lebapan-lebapan daripada lautan itu, di atas lautan itu ke kawasan kita, menjadikan kawasan kita banyak hujan. Jadi apabila berlaku fenomena El Nino itu, corak kitaran angin ini akan berubah. Dan kenapa itu berlaku? Kerana apabila berlaku pemanasan di bahagian timur lautan Pasifik itu, jurang tekanan di antara timur dan barat itu sebenarnya bertukar. Kerana kita tahu kalau suhu permukaan laut itu tinggi, maka tekanannya menjadi rendah. Tekanan udara ya. Jadi angin bertiup daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah sebenarnya. Jadi kalau di bahagian timur lautan Pasifik itu menjadi tekanannya agak rendah, maka tiupan angin itu menjadi lemah. Jadi oleh itu angin ini tadi yang lemah itu semasa fenomena El Nino tidak lagi boleh membawa lembapan-lembapan ke kawasan kita. Sebaliknya lembapan daripada kawasan kita akan bergerak ke tengah lautan Pasifik, menjadikan kawasan kita menjadi kering, suhunya panas. Itu yang dikatakan biru saja di langit. Ya. Dan kalau kita lihat yang seperti yang suhu sekarang ini ya. Baik. Yang agak menarik ataupun berbeza keadaan yang ini dengan keadaan El Nino sebenarnya. Kalau kita lihat memang di sebelah timur itu berlaku peningkatan suhu
Dan kalau kita lihat di bahagian kawasan berampir dengan Amerika Selatan itu, suhunya mungkin sudah meningkat hampir 2 darjah Celsius. Tapi ke tengah sikit, masih lagi di bawah 0.5. Kita belum boleh siarkan ini sebagai El Nino. Tapi kalau kita pergi ke bahagian barat, di bahagian atas Australia, di kawasan kita itu, juga berlaku pemanasan. Dan ini agak berlainan sedikit. Kalau semasa El Nino, kawasan ini akan jadi kawasan sejuk daripada biasa. Kawasan sejuk biasa. Tapi sekarang kita lihat dia panas daripada biasa di bahagian barat ini. So ini menunjukkan bahawa fenomena itu masih belum boleh dikatakan betul-betul berlaku. Dan in fact barangkali oleh kerana suhu permukaan laut itu agak tinggi di kawasan kita ni, di bahagian barat itu, menjadikan ataupun ini boleh mempengaruhi faktor hujan juga yang kita rasai yang sekarang ini. Yang kita rasai sekarang ni, kemungkinan juga ada kaitannya dengan suhu permukaan laut yang agak panas di bahagian barat di kawasan kita ini. Okey. Nanti kita akan sambung semula, Prof. Kita juga nak melihat dari segi kita kena imbas semula dari segi kesan kepada El Nino itu sendiri kepada negara kita kalau ini berlaku, dan mungkin juga kesediaan kita selepas ini ialah ramalan, nama pun dah ramalan. Ia bukan satu perkara yang nyata. Baik, kita berikan tumpuan terlebih dahulu kepada perkara ini. El Nino yang berlaku setiap 2 ke 7 tahun, lazimnya ia berlaku untuk tempoh 6 hingga 18 bulan. Biasanya terbentuk pada pertengahan tahun, dan sejak 60 tahun lalu beberapa episod El Nino berlaku, dan kita ikuti senarai episod El Nino yang dikeluarkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Syarikat. Dapat dilihat pada tahun 1951, 1952 dan 1952 hingga 1953, El Nino berlaku pada ukuran sederhana dan lemah. Namun pada 1957 dan 1958, ia berlaku pada ukuran kuat. Dan jika diperhatikan pada jadual ini, El Nino pada ukuran kuat berlaku antara 7 hingga 9 tahun. Pada 1997-1998, El Nino yang pada ukuran kuat direkodkan di mana pada tahun itu Malaysia turut mengalami fenomena ini dengan suhu tertinggi 40.1 darjah Celsius. Namun selepas 1998 tiada El Nino yang pada ukuran kuat direkodkan tetapi berlaku pada ukuran lemah dan sederhana. Kali terakhir El Nino berlaku ialah 4 tahun lalu pada ukuran sederhana. Bagi menghadapi fenomena El Nino, kerajaan sudah membuat persediaan rapi untuk mengurangkan kesannya kepada rakyat dan negara, terutama dalam pembekalan makanan, dan perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa kebangsaan bagi menangani El Nino hujung bulan lalu. Jawatan Kuasa Kebangsaan juga jelas Timbalan Perdana Menteri bersedia dengan tahap kesan fenomena El Nino. Pelan kontingensi bekalan air akan diaktifkan sekiranya paras sungai dan empangan menyusut ke paras kritikal. Antara tindakan lain ialah persediaan bekalan makanan negara melibatkan sektor tanaman, ternakan dan perikanan mencukupi. Langkah pilihan ialah import bekalan makanan ditingkatkan sekiranya ada penurunan pengeluaran yang serius. Petani, peternak serta pengusaha terlibat akan dibantu melalui tabung bantuan bencana agro-makanan bagi memulihkan projek pertanian mereka. Dan Majlis Keselamatan Negara MKN juga akan menggerakkan pasukan petugas pelbagai kementerian dan agensi kerajaan bagi tindakan terhadap kesan kepada alam sekitar dan kesihatan awam. Pembakaran terbuka dilarang sama ada di kawasan hutan dan tanah gambut. Dan mesyuarat pertama ini bagi meneliti, memperhalusi dan membincangkan mengenai kebarangkalian berlakunya fenomena tersebut, kesannya kepada negara dan langkah strategik bagi memastikan negara bersedia menghadapinya. Kesan paling ketara akibat fenomena El Nino ialah perkhidmatan bekalan air di kebanyakan negeri. Di Negeri Sembilan, Syarikat Air Negeri Sembilan Sains akan terus memantau paras air di semua empangan negeri itu, mencukupi pelan kontingensi pemantauan paras air sungai dan kolam yang bermula sejak awal tahun ini. Sains juga akan terus memberi maklumat program penjimatan air ke seluruh negeri. Saya akan memberikan sedikit maklumat kepada tuan-tuan tentang persediaan yang persediaan kita sejak awal tahun itu kita dah membuat persediaan yang rapilah. Stage sekarang kita stage berjaga-jaga. Sebab apa sekarang bekalan air kita agak normal. Cuma sekarang ni kita stage berjaga-jaga lah.
Pengurus Besar Sains Zulkifli Ibrahim menyatakan selepas menghadiri taklimat berkenaan pelaksanaan kaedah-kaedah industri perkhidmatan air serta perkhidmatan menangani El Nino baru-baru ini, fenomena El Nino menyebabkan cuaca lebih panas dan kering serta dijangka memberi kesan dalam mengurangkan taburan hujan ketika musim tengkujuh dan mengelakkan banjir yang ekstrim. Dan pihak Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memberi jaminan bekalan ikan di negara ini tidak akan terputus walaupun berlaku fenomena El Nino malah mencukupi untuk menampung keperluan sempena musim perayaan. Dan jaminan itu dinyatakan pengerusinya Datuk Irma Hizam Ibrahim. LKIM telah mengambil beberapa tindakan drastik bagi memastikan sumber ikan tidak mengalami kemerosotan sehingga mengakibatkan pengguna terputus bekalan. Antara langkah yang telah diambil ialah membekukan sementara lesen mengeksport ikan sehingga habis musim perayaan dan memberikan tumpuan kepada kegiatan import sahaja, terutamanya kepada jenis ikan yang digemari rakyat negara ini. Datuk Irma Hizam sebelum itu melancarkan kembara sahur LKIM bersama nelayan di seluruh Malaysia 2014 di Kuala Selangor. Baik, kita kembali bersama dengan Profesor Dr. Fridolin Tajudin Tanggang, pakar klimatologi dan oceanografi UKM. Tadinya kita perlu untuk imbas semula. Ya, kita faham, kita sudah pun memberitahu kepada umum beberapa kali bersama dengan Prof. Kalau ianya berlaku, Prof, El Nino ini, kesan tadi secara amnya mungkin sudah diterangkan. Jadi kawasan manakah yang mungkin agak terjejas melihat dari segi pengaliran angin ataupun apa saja berkaitan daripada Lautan Pasifik? Pertama kali saya seperti yang saudara sebut tadi bahawa kerajaan telah mengambil pelbagai langkah awal. Saya rasa itu yang harus kita lakukan lah. Sebab bila sebut pasal ramalan iklim ini, kita sebenarnya nama juga ramalan. Kemungkinan dia berlaku dan ada juga kemungkinan dia tidak berlaku. Di peringkat awal bulan April kita menjangkakan bahawa fenomena El Nino ini akan menjadi satu fenomena yang sebesar barangkali 97-98. Jadi kerajaan telah menyahut dan menyediakan menubuhkan pelbagai jawatankuasa di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri barangkali dan di peringkat tempatan untuk bersedia. Dan itu saya rasa perlu langkah-langkah yang penting. Soal kedua, soal semada jadi atau tidak itu soal kedua yang kita tidak pasti. Tapi sekarang kita sudah di bulan Julai dan ternyata apa yang kita rasai belum ada tanda-tanda di mana kita telah dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang seperti kita jangkakan sebelum ini. Dan itu saya rasa sesuatu yang baik pada kita. Kalau tidak, kemungkinan daripada bulan Jun yang lepas kita sudah mengalami kemarau sehingga pada ketika ini. Tetapi kalau melihat pada data-data dan juga ramalan model yang kita boleh beruli daripada agensi di Amerika, masih juga ada keberangkalian fenomena ini berlaku. In fact, kalau kita melihat keberangkalian itu mencapai sehingga 80% fenomena. Jangkaan tu bila? Ada kalau mengikut model tu? Beberapa bulan kemudian. Tapi ini yang kita harus ambil kira bahawa kalau mengikut kajian saya sendiri, bahawa secara puratannya fenomena El Nino ini kesannya terutama di bahagian semenanjung Malaysia hanya tinggi pada bulan-bulan Jun, Julai dan juga Ogos. Apabila kita melangkaui ke bulan-bulan berikutnya, kesan itu menurun. Walaupun ada El Nino, tetapi kesan itu mungkin menurun. Tetapi apabila kita ke arah sekiranya El Nino berlaku juga, ke arah menuju ke bulan ke penghujung tahun dan juga awal tahun depan, fenomena ini kalau berlaku akan mempengaruhi Sabah dan juga Sarawak. Kurang mungkin di Semenanjung, tetapi di Sabah dan Sarawak. Kemarau juga, mungkin masalah air. Dan juga mungkin masalah jerebu.
Tapi secara keseluruhannya, analisa saya berdasarkan kepada data-data terkini di lautan dan juga di data-data perolakan yang kita ada di rantau ini menunjukkan bahawa El Nino belum berlaku. Dan kalau ia berlaku pun dalam beberapa bulan kemudian, yang tidak tahapnya mungkin lemah. Dan kesannya kemungkinan kurang di kawasan itu kita. yang kita harapkan. Biarpun dia sekadar ramalan, tetapi itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Fredulin Tajudin Tanggang, merupakan pakar klimatologi dan oceanografi dari UKM. Acap kali kita menjemput Prof kerana beliau lebih pakar dan arif dalam hal ini. Terima kasih Prof atas ruangan bersama kami. Baik, saudara, 45 minit lebih kurang kita bersama untuk anda memberi fokus pada El Nino. Jadi jangan gusar, jangan gelisah, jangan fikir apa sahaja. Biarkan pihak yang berwajib untuk lebih memikirkan, dan segala bentuk yang kini pastikan anda dapatkan daripada yang sahih, terutama daripada kami di TV1. Jadi sekian platform untuk hari ini. Sehingga itu saya Syam Saleh. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.